Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada semua pelajar yang sedang menonton sesi pembelajaran online pada tahun 2021, dan kali ini Ustaz, Cikgu kenalkan nama cikgu dahulu. Cikgu, nama Ustaz adalah Ustaz Abdul Rahim bin Syafi yang akan mengajar pelajar tahun 1 dalam mata pelajaran sains. Tak kira lah 1 Ibn Sina, 1 Al-Khawarizmi ataupun 1 Al-Razi. Dalam sesi online, Ustaz akan mengajar semua pelajar tahun 1 mata pelajaran sains. Jadi ini adalah perjumpaan yang pertama sesi online. Jadi kita akan teruskan dengan pembelajaran online kita, dan insyaAllah dengan mudah-mudahan dengan rahmat Allah, semoga pandemik yang melanda di negara kita ni segera hilang, supaya anak-anak, pelajar-pelajar semua boleh datang ke kelas, dan guru pun boleh berjumpa dengan pelajar-pelajar baru pada sesi 2021. Jadi sebelum kita nak belajar, kita kena ada beberapa item penting. Yang pertama, mestilah pelajar semua mempunyai 1 buku teks sains dan 1 buku aktiviti sains. Sebab kat situ Ustaz akan tunjukkan beberapa rujukan daripada buku teks sains dan beberapa rujukan daripada aktiviti sains tahun 1. Ini adalah contoh muka depan buku teks sains tahun 1. Tahun 1. Okey, kita pergi kepada bab ni sains tahun 1. Dia mengandungi 1, 2, 3, dia mengandungi lebih kurang 10 tajuk besar, 10 bab. Yang pertama, kemahiran saintifik. Yang kedua, peraturan bilik sains, benda hidup dan benda bukan hidup, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, magnet, penyerapan bumi, dan yang terakhir sekali adalah asas binaan. Jadi buku surat 1, kemahiran saintifik unit 1. Lihat gambar, ceritakan. Dekat sini ada lebih kurang 1, 2, tak nampak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 orang. Yang pertama ni, dia sedang memotong kulit durian, memotong buah durian. Yang kedua, anaknya sedang makan buah durian. Yang ketiga, tengah memegang buah tebikai. Yang keempat, mungkin tengah berbual dengan yang ketiga ni, abang dia. Yang kelima, seorang pakcik sedang menjual aiskrim menggunakan apa ni? Loceng. Yang keenam, pelajar ni, budak ni, dia tengah makan aiskrim. Tengok reaksi mukanya menunjukkan yang dia makan aiskrim tu adalah aiskrim sejuk. Memang aiskrim sejuk, tak ada aiskrim yang panas. Tak apa, tengok muka dia. Okey, yang ketujuh, dia menunjukkan reaksi ni, dia menunjukkan. Yang keempat, mungkin dia sedang berbual-bual, dia nak aiskrim ni, dia tunjuk dengan kawan dia cakap dengan ni. Yang kesembilan, sedang bermain gasing. Tengok pergerakan dia gasing. Jadi kat sini gambar yang kita boleh dapat, info yang kita boleh dapat adalah yang pertama, memegang kulit durian. Kulit durian kalau kita sentuh, apa akan rasa pada tangan kita? Mesti rasa sakit, sebab kulit durian adalah kulit yang tajam. Yang kedua,
Durian juga antara buah yang mempunyai bau yang kuat. Ada orang yang suka makan durian, ada orang yang tak suka makan durian. Info yang kedua adalah kita boleh dapat antara dua orang ni adalah mungkin dia sedang berbual-bual. Kalau dia berbual, diri apa yang dia pakai? Anggota mana yang dia pakai? Yang ke info yang seterusnya adalah loceng. Kita masuk kepada kemahiran proses sains. Kita memerhati menggunakan 5 deria. Apakah deria yang digunakan untuk memerhati? Memerhati ada 5 deria. Yang pertama, deria sentuhan. Yang kedua, deria penglihatan. Yang ketiga, deria bau. Yang keempat, rasa. Dan yang kelima, deria pendengaran. Ni contoh yang ni, sentuhan. Dia sentuh menggunakan jari, sentuh dekat ais. Jadi tangan dia akan rasa sejuk. Yang seterusnya, deria penglihatan. Dia menggunakan anggota mata. Ni alat bantuan adalah kantang membesar. Deria bau. Anggota yang digunakan adalah hidung, bunga wangi. Deria rasa, anggota yang digunakan adalah lidah. Jadi pelajar ni, perempuan ni, murid ni, dia akan dapat rasa aiskrim yang sejuk. Dan yang seterusnya adalah deria pendengaran. Jadi anggota yang digunakan adalah anggota telinga. Tak ada manusia mendengar menggunakan hidung. Tak ada manusia melihat menggunakan lidah. Tak ada manusia menghidu menggunakan mata. Jadi ini adalah deria-deria yang digunakan untuk memerhati. Jadi kat sini ada sedikit aktiviti. Surat berapa ni? Surat 3. Memerhati alat muzik. Dia ada alat muzik. Jadi langkah yang pertama, minta rakan kamu tutup mata. Jadi ini kita tak nak, ini kita tak nak, ini kita tak nak, ini kita tak nak, ini kita tak nak. Kalau dekat sekolah kita boleh pakai. Tapi kalau dekat online, jadi cikgu nak, ustaz nak awak semua tutup mata. Jadi tolong dengar dan sebutkan binatang-binatang yang kamu tahu. Boleh? Yang pertama. Ni binatang apa ni? Dah dapat? Ini adalah binatang lembu. Yang ni, bunyi binatang tadi adalah, siapa tahu? Itu adalah kuda. Bunyi binatang ni yang seterusnya adalah kucing. Tunjuklah, senang. Ini adalah contoh-contoh deria yang kita guna. Deria apa? Deria pendengaran. Kalau tutup mata dan dengar bunyi binatang-binatang tadi pun masih lagi dapat meneka dengan betul. Kita masuk seterusnya, surat 4 dan 6. 4 hingga 6. Berkomunikasi ialah cara kita menyampaikan maklumat kepada orang lain. Mari kita lihat cara Alia berkomunikasi dengan rakannya tentang seekor kumbang kura-kura. Ladybird. Ni kumbang kura-kura ni cantik. Yang pertama, secara lisan. Lisan merupakan satu cara berkomunikasi yang sangat-sangat mudah, iaitu bercakap, berkata-kata.
dengan tutur kata berbual dengan kawan sebelah. Ni Alia ni cerita dekat kawan dia. Kumbang kura-kura berwarna merah dengan tumpuk-tumpuk hitam pada sayapnya. Kawan dia pun dengar. Jadi kawan dia dapat bayangkan. Tapi kawan dia nampak tak? Kawan dia tak nampak. Cuma kawan dia dapat bayangkan. Ini adalah secara lisan. Tapi dengan cara yang kedua, Alia boleh membuat lakaran. Lakaran adalah contoh satu cara berkomunikasi, ataupun lakaran kita panggil sebagai lukisan. Jadi dia cakap apa? Kumbang kura-kura berwarna merah. Ni ada tak warna merah? Ada warna merah dengan tumpuk-tumpuk hitam pada sayapnya. Ni ni sama ni. Ni sama, ni pun sama. Okey, kemudian yang ketiga, dia boleh buat secara tulisan. Yang ketiga, secara tulisan untuk menyampaikan maklumat, info kepada kawan dia, supaya kawan dia tahu. Ini adalah kumbang kura-kura. Pegang kita tengok. Ini kumbang kura-kura. Ni dia lukiskan sekali dah. Serangga ini berwarna merah dengan tumpuk-tumpuk hitam pada sayapnya. Jadi kawan dia boleh tahu tak? Jadi bila ada gambar, bila ada lisan, bila ada tulisan, kawannya akan dapat tahu bahawa ini adalah kumbang kura-kura. Tapi kalau Alia tak bagi tahu, tak bercakap pun, dan tak melukis pun, dan tak buat sebarang tulisan pun, adakah si Mei-ling ni dia tahu Alia ni nak sampaikan info tentang kura-kura? Dia pun tak tahu apa nak cakap, binatang apa dia nak cakap. Jadi dia kena cakap, dia kena secara lisan, secara lakaran dan secara tulisan. Okey, membina model biri-biri. Ni awak boleh pelajar-pelajar tahun 1 dia suka buat reka cipta ni. Jadi ni senang je. Yang pertama, pastikan ada kobis bunga. Yang kedua, pastikan ada buah anggur. Yang ketiga, pastikan ada pencukil gigi. Dan yang keempat, tahu gambar biri-biri. Awak ada kobis bunga, awak ada buah anggur, awak ada pencukil gigi, tapi awak tak ada pun gambar biri-biri, pun tak boleh nak buat sebab kurang maklumat. Okay, yang pertama, perhatikan gambar biri-biri. Lihat gambar biri-biri, kemudian bina model biri-biri menggunakan bahan di atas. Cara dia, cocok pencukil gigi pada kobis bunga, kemudian cantumkan dengan anggur untuk membentuk kepala dan kaki. Kemudian ceritakan tentang model yang kamu bina. Ceritakanlah biri-biri ni, bandingkan model biri-biri dengan gambar biri-biri. Apa beza gambar dengan model yang awak buat? Apa cara? Okey, seterusnya sikit lagi, iaitu kemahiran manipulatif. Tadi adalah kemahiran saintifik, kemahiran proses sains. Okey, ini adalah kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ialah kemahiran psikomotor semasa perjalanan penyiasatan sains. Apa itu psikomotor? Psikomotor adalah pergerakan. Okey, kita masuk pada musyarat yang terakhir, iaitu musyarat 10. Kemahiran proses sains. Dia suruh ingat semula. Kemahiran proses sains ada dua, iaitu pertama, memerhati. Yang kedua adalah berkomunikasi. Okey, memerhati ada 5, menggunakan 5 deria. 5 deria. Yang pertama, penglihatan, anggotanya adalah mata. Rasa, anggotanya adalah lidah. Pendengaran adalah anggota telinga. Bau, deria bau, anggotanya adalah hidung.
Manakala yang terakhir, yang kelima adalah sentuhan, menggunakan apa? Bukan tapak tangan, menggunakan kulit. Okey, berkomunikasi pula ada 3. Yang pertama, secara lisan, bercakap. Kemudian secara tulisan, membuat sikit penulisan dan gambar. Dan ketiga adalah lakaran ataupun melukis. Kemahiran manipulatif, menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan bahan yang betul. Kemudian yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga ni, melakar spesimen bahan dan peralatan sains dengan tepat. Dan keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan yang kelima, menyimpan peralatan sains dengan betul menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Jadi untuk buku aktiviti tahun 1 yang warna biru, Ustaz tak boleh tunjukkan lah gambar kat sini. Mungkin ada sikit, mungkin boleh buka lah. Tolong buat muka surat 1, muka surat 2 dan muka surat yang ketiga. Dan Ustaz akan bagi sekali latihan dalam bentuk kahut soalan. Pelajar perlu jawab soalan tersebut. Siapa yang dapat jawab dengan cepat dan pantas dengan masa yang diberikan, dalam masa yang diberikan, markah soalannya akan lebih tinggi. Nanti Ustaz akan sediakan link tersebut dekat bahagian description ataupun dalam grup WhatsApp. Klik, isi nama, kemudian terus boleh jawab kahut tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.